Berikut adalah kisah benar pimpinan almarhum Tuan Guru Haji Bakri menentang komunis. Antara tokoh pejuang dan juga seorang ulama yang memimpin orang Banjar Sungai Manik menentang komunis ialah Allahyarham Tuan Guru Haji Bakri yang sentiasa menjadi sebutan sehingga hari ini. Kerana ketinggian ilmu agamanya, tokoh itu sentiasa menjadi rujukan penduduk kampung yang memerlukan bantuan semasa kampung itu ditakluk pengganas komunis. Terdapat satu kisah bagaimana sekumpulan penduduk kampung berketurunan Banjar berjaya membunuh beberapa pemimpin komunis yang bermarkas di Sungai Manik masih lagi diceritakan kepada generasi muda di situ sehingga hari ini. Sewaktu kematian salah seorang anak murid Tuan Haji Bakri, dikenali sebagai Utuh Putih yang mempunyai kehandalan melawan musuh kerana dibunuh komunis di rumahnya. Penduduk kampung telah berkumpul dan berpakat untuk membalas dendam serta menghapuskan kekejaman pengganas komunis. Kebetulan sebelum itu, pengganas komunis telah meminta agar beberapa wanita di kampung itu diserahkan kepada mereka untuk bekerja di dalam hutan. Jika tidak, penduduk kampung diancam dibunuh oleh mereka. Selepas itu, Tuan Guru Haji Bakri dan penduduk kampung berpakat mencari beberapa perempuan sebagai umpan untuk menjerat ketua-ketua komunis. Setelah penyamaran berjaya, pemuda-pemuda tersebut yang bersenjatakan parang dapat membunuh kesemua ketua komunis tersebut. Malangnya, itu juga tidak dapat mengurangkan pengganas komunis dari menyerang kampung itu. Tuan Guru Haji Bakri mendapat firasat bahawa pertumpahan darah di Muara Bendang D.O. tak akan berakhir begitu saja. Warga Banjar seluruh Sungai Manik harus bersedia untuk hadapi peperangan terbuka dan mungkin berpanjangan. Peperangan seterusnya bukan sahaja melibatkan PKM, tapi tertumpu juga kepada persengketaan kaum dan agama. Pangkalan PKM di Sungai Galah, Tanjung Tualang, pengganas komunis di Sungai Tungkuh mengganas membalas dendam. Setiap kampung berhampiran Sungai Tungkuh habis diganggu, harta benda diambil, anak dara dan isteri orang tidak mereka peduli. Sesiapa yang melawan akan menjadi sasaran peluru rifle MK5. Anak kecil dalam buayan pun turut jadi korban, tanpa rasa belas kasihan. Tak cukup dengan perlakuan begitu, surau pula hangus dibakar. Setelah mendengar berita tentang tertewasnya gerombolan PKM di Muara Bendang D.O., puluhan warga Melayu datang menemui Tuan Guru Haji Bakri meminta ilmu peperangan. Walaupun hanya diberi minum air jampi, itu pun sudah cukup untuk meyakinkan orang Melayu yang berjanji sama-sama menyerang PKM di Sungai Tungkuh. Siapa tahu, yang rupanya segerombolan PKM sedia menanti ketibaan warga Banjar seperti sudah dijanjikan. Laras rifle MK5 sedia tertatang, jari melekat di pemetik sinapang, dan sebentar lagi berterbanglah peluru. Di Surau Parit 8, Tuan Guru Haji Bakri terus bersikir tanpa henti, sambil bergema laungan suara La ilaha illallah. Warga Banjar berkalimah tanpa henti. Selepas itu, bunyi peluru berterbangan macam air hujan rancaknya. Peluru meninggalkan muncung senapang. Pihak PKM tercengang, kehairanan kerana tak seorang pun warga Banjar terkena peluru. Tanpa disedari, pejuang Banjar hanya sedepa di depan mata. Mata parang bungkul menetak pantas menghayun. Senjata api yang dimegahkan oleh komunis tidak berguna lagi. Musnah markas besar PKM Sungai Tungkuh dihancurkan warga Banjar Bendang D.O. Baju dan seluar masing-masing basah kuyup, hinggakan boleh diperah dilumuri darah komunis. Bergelimpangan mayat, merah bumi Sungai Tungkuh dengan darah. Namun, 5 orang ketua PKM sempat lari tinggalkan medan peperangan. Lari bukan sebarang lari,
PKM yang pendendam dan kental dalam perjuangan tak akan biarkan begitu saja. Belum sampai seminggu selepas pertempuran, berduyun-duyun ahli PKM datang dari setiap penjuru pos PKM di daerah Hilir Perak menghala ke Sungai Manik. Pertemuan kali kedua lebih hebat. Bukan setakat rifle MK5, bertimbun blend gun dan bom tangan. Namun tak sedikit pun melunturkan semangat pejuang warga Banjar Sungai Manik. Peperangan seterusnya tak dapat ditamatkan dalam sehari seperti sebelumnya. Sudah genap sebulan perang sabil di Sungai Manik, tapi masih belum nampak pengakhirannya. Bergelimpangan mayat, namun mereka masih belum menyerah. Malah semakin cekal. Kekuatan mereka bertambah saban hari, entah dari mana datangnya, tak pula diketahui. Dalam pada itu, gerombolan komunis di seberang Sungai Perak makin mengganas, menyeksa dan membunuh orang Banjar dan Melayu di Kampung Gajah dan Balun Bidai. Orang Cina tidak pula diapa-apakan, malah dijaga dengan baik. Begitulah taktik kotor komunis untuk melemahkan semangat pejuang di Sungai Manik. Pada ketika itu juga, Panglima Kiai Saleh, adik Tuan Guru Haji Bakri, tiba dari Batu Pahat untuk membantu dalam perjuangan menentang PKM di Sungai Manik. Perang Sungai Manik sedang rancak, keadaan di Balun Bidai dan Kampung Gajah semakin genting. Saban hari, gerombolan komunis mencari pasal. Tak boleh dibiarkan, semakin menjadi-jadi keganasan mereka. Pertama kali Panglima Kiai Saleh memimpin perjuangan di Sungai Manik, ketara benar kehebatannya. Musuh melepaskan tembakan ke atas, peluru berterbangan seperti air hujan menerjah angin kosong. Di mata pihak komunis, para pejuang semuanya tinggi-tinggi setinggi pokok getah. Maka itulah mereka asyik menghala tembakan ke atas. Ketika itulah para pejuang menebas, mencantas, menetak, pancung musuh. Namun mereka terdengar musuh yang terbunuh menyebut kalimah Allah. Setelah diteliti, rupanya mereka adalah orang Melayu dan Banjar yang sudah terpedaya menyertai perjuangan komunis. Sukar untuk mengasingkan antara Banjar, Melayu dan Cina, kerana mereka semua menyarung pakaian seragam bintang 3. Para pejuang PKN masih lagi berdegil, tak kenal erti putus asa. Sambil menanti bantuan dari Sungai Karang, mereka teruskan perjuangan. Mujur Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan. Kerana tongkang yang sarat membawa gerombolan PKM karam di tengah Sungai Perak. Lambakan gerombolan Cina komunis yang tak pandai berenang tenggelam dan mati lemas. Manakala gerombolan komunis bangsa Melayu dan Banjar yang rata-ratanya pandai berenang terselamat. Kalau tidak, sesama Islam pasti bertempur di Sungai Manik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lain pula ceritanya kaum Cina yang menghuni kawasan sekitar. Hampir semuanya menyokong perjuangan PKM, dan kerana itulah mereka tidak diganggu. Menghairankan, musuh yang sudah kena tembakan langsung jadi lemah dan tidak memaya untuk melawan. Itulah keajaiban dalam peperangan ini. PKM setiap kali bertemu orang Cina di Kampung Gajah, mereka membawa isu perkauman di antara Cina dan Melayu. Mereka rasa terhutang budi kerana selama ini dilindungi, dijaga sebaiknya oleh PKM, akhirnya bersetuju berjuang demi bangsa dan agama mereka. Orang Cina tidak dapat melihat muslihat di sebalik kemanisan kata-kata PKM, memperbodohkan orang Cina dengan melagakan kedua kaum tersebut demi kepentingan sendiri. Sudah banyak pengganas komunis tewas di tangan orang Banjar. Orang Cina mula menghimpunkan serba-serbi keperluan untuk peperangan. Sekiranya tak serempak dengan orang Melayu, tak kira kecil atau besar, habis mereka kerjakan. Pertemuan secara berdepan antara pejuang dengan orang Cina dan pengganas komunis di pinggir Kampung Sungai Galah tak kurang juga sengitnya dibanding sebelumnya.
Lenguh tangan orang Banjar kerana terlalu pantas menghayun parang bungkul. Baju dan seluar basah kuyup dengan darah. Mayat musuh bergelimpangan di sana sini, namun jumlah mereka masih belum berkurangan. Malah makin ramai. Sedang rancak bertarung, orang Cina terpinga-pinga kerana orang Banjar dengan tiba-tiba tak kelihatan. Pengganas komunis mencari pejuang-pejuang Banjar. Hilai ketawa mereka bersorak menyangka sudah mencapai kemenangan. Namun kegembiraan mereka cuma sementara. Sungguh tak disangka tiba-tiba parang bungkul berterbangan sendirian macam air hujan melibas, menikam dan menetak hingga tak dapat dielak. Banjir kampung Sungai Galah dengan darah. Lintang pukang pengganas komunis lari menghala ke hutan ketakutan. Bagaimana parang boleh terbang sendiri kalau tak ada kudrat dan iradat yang mengarahkan? Sebenarnya, orang Banjar juga yang bersungguh-sungguh menetak, cuma mereka tidak kelihatan dengan mata kasar musuh. Keberanian orang Banjar turut menaikkan semangat orang Melayu di merata tempat. Perkampungan Cina di sepanjang Sungai Perak dan cenderung Balai ranak dibakar dek dendam orang Melayu yang sudah lama menderita ditindas komunis. Selepas itu, barulah tentera upahan British bangsa Punjab tiba untuk mengamankan Sungai Manik dan Kampung Gajah. Sejak itu, tiada lagi orang Cina di Kampung Gajah. Saki-baki pengganas komunis yang masih hidup lari ke dalam hutan. Al-Fatihah. Semoga roh para pejuang dahulu dirahmati Allah. Amin. Okey, itu saja perkongsian video pada kali ini. Kalau tuan hamba semua rasa seronok dengan video itu tadi, boleh komen dan like dan berikan pendapat tentang penyampaian saya. Kepada tuan hamba, jangan lupa terus kekal di channel ini supaya akan ada video-video yang menarik akan datang. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Saya Rizwan. Assalamualaikum.